بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين سيدنا مولانا واحلل عقدة من لساني حسبنا الله Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna lahum syari'ah wa hiya an ta'budah ta'ala wa tariqa wa hiya an taqsudahu bil 'ilmi wal 'amal wal haqiqah hiya natijatuha wa hiya an tashhadahu bin nuri aw da'ahu fi suwaida'il qalb. Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi mereka itu, bagi lain jalan ahli ma'rifat ini adalah syari'atun, dari syariat. Dan dia telah bahawa engkau ibadat akan dia ta'ala, yakni zahiratan pada zahir. Waktu tidak dinamakan ahli tariqah, tak dinamakan ahli tasawuf, melainkan dia kena menghimpunkan 3 ilmu. Ya, bahawasanya dia matang dalam ilmu usuluddin, dikemas dalam ilmu fiqh, dan dia mendalami dalam ilmu kerohanian dia. Bahawa dipanggil ahli sufi atau ahli tasawuf. Kalau dia tidak, maka dia tak namakan ahli tasawuf yang sebenarnya. Ya, man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka, wa man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang bertasawuf di hakikat syariat, dia tak ada, maka jadi kafir zindik, na'udzubillah. Dan siapa yang mengharung jalan syariat saja, jalan dalaman dia tak ada, maka dia fasik. Maka siapa yang menghimpunkan 2 jalan, maka tahqiqlah ia. Itulah jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersihkan luaran dan dalaman. Ya, firman Allah Taala, wa zaru zahiral ismi wa batinah. Wa zaru bermakna watruku, hendaklah kamu cuci, kamu bersihkan yang zahir dan yang batin daripada segala maksiat kemungkaran, supaya dia boleh berjalan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan tarekat itulah bahawa engkau kasat akan dia. Ilahi anta maksudi, adalah gitu. Wa ridhaka matrubi. Itu Tuhan yang kita kasat, lain tak ada. Jangan dalam beramal dinakkan itu, nakkan ini, jangan pandangan orang ke, ataupun nak makam tu makam tak. Pembukaan daripada Ta'ala, kita jalankan tugas ini. Sental bersih insya-Allah. Ya, farriq galbak minal aghyar. Baula yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Usungkan, bersihkan batin hati kamu selain pada Ta'ala. Saya Tuhan akan limpah tuangkan dalam dia dengan berbagai makrifat daripada Allah Ta'ala. Bahawa engkau kasatkan akan dia Ta'ala dengan ilmu dan amal. Berjalan ni adalah ilmu dan ibadah, 2 benda. Waktu Imam Ghazali sebut dalam awal kitab di Minhajul Abidin, al-ilmu wal ibadah wa huma jawharani li ajli ma tara tasniful musannifi ila akhir. Al-ilmu wal ibadah ni merupakan jauharan, 2 permata. Ya, 2 permata yang mahal harganya. Kerana 2 ni lah, ya, kita lihat karangan ulama beribu-ribu kitab, macam-macam karangan. Apa nak menguraikan 2 benda ni, al-ilmu wal ibadah. Dan hakikat itu ialah, dia panggil jaksanya, ataupun dia panggil apa, natijah dia. Wahya natijatuha. Dan dia telah bawa engkau musyahadahkan dia. Antashhadahu, engkau syuhud, engkau musyahadah akan Allah Ta'ala binurin, dengan nur, au da'ahu, yang ditaruhkan akan dia nur, suwaida qalbi, di dalam tengah hati. Sebab kita tembak dalam makamul qalbi, kita tembak betul-betul. Kalau nak buka sekejap kan, kat situ lah dia punya pancaran dia. Tembak dengan zikrullah, dan matikan pandangan makhluk, matikan pandangan kita, nampak gerak daripada dia. Yang menggerakkan kita berzikir, dia. Semua galanya dia. InsyaAllah dia cepat buka. Sebab semua sebenarnya sifat-sifat mazmumah yang kita mengaji dalam kita tasawuf macam-macam kita bahas, sebenarnya dia nak hilang,
Nak hilang dia mesti syuhud dengan Tuhan. Dia terbuka, dia musyahadah ke Tuhan, lazat makrifat dengan Tuhan, yang lain Nabi buang. Dia tak ada heran lagi dah. Tapi kalau selagi hati itu tak musyahadah ke Tuhan, dia masih liar. Dia tertawan lagi dengan khalqiyah, dengan makhluk. Tapi dia dapat keenakan lazat dengan Allah Ta'ala, dia tak akan berpaling tempat lain. Itu kunci dia sebenarnya. Satu jalan tarekat dia penting. Ya, sebab dia nak sampai peringkat kesedapan, kelazatan dengan Allah bila dibuka saja at-tamam sunnah. La yukhrijahu minal qalbi illa bi khaufin muz'in aw syauqun mughli. Kamu tak boleh nak keluarkan, tak boleh nak buang nafsu daripada diri kamu yang menjadi penghalang besar, melainkan dengan takut yang cukup kuat dan rindu yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala. Boleh terbakar. Dia rindu dengan Tuhan cukup kuat, habis terbakar nafsu. Tak ada heran. Sebab dia dapat satu lazat dengan Allah Ta'ala. Kelazatan dengan Tuhan, ni rahsia yang dicari oleh semua. Sebab dia kata tadi buka. Kerana suwaidak qalb situ. Tembak dengan zikir, insya-Allah lama-lama dia apa? Dekat lama terbuka. Terbuka aja habis tamam. Dia masuk lain arif billah, al-arif la yazalu tiraru wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Orang yang arif tarik dia apa? La yazalu tirar, hati dia sentiasa menghadap ke Tuhan. Ittirar, mana siddatul faqr. Siddatul faqri ni macam orang tenggelam di laut sana. Kapal-kapal hati dia bulat ke Tuhan. Itulah hati para arif billah. Setiap saat dia dengan Tuhan. Lazat seronok dia tuan. Ya. Kemudian wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Tidak ada satu benda pun yang boleh mensejuk, menenang, menetapkan hati tak melainkan Allah Ta'ala. Ya, letak apa kat dia pun tak ada heran. Situ boleh pandang batu dengan emas sama. Itu kata Rabi'atul Adawiyah, kalau kau tak tengok batu dengan emas tu sama, engkau belum sampai lagi kat Tuhan. Ya, tengok batu nampak batu, tengok emas nampak duit. Kan? Ni emas kilo batu ni kan emas ni. Sekarang tak ada, nampak 50-60 ribu apa. Dia nampak duit. Oh, tu tak akan lagi. Jauh. Kalau tengok batu dengan emas tu sama. Sudut apa sama? Hanya batu dan emas ialah dalun. Benda yang menunjuk atas madlul. Siapa dia? Allah Ta'ala. Dia pandang emas, dia nampak kebesaran Tuhan, nampak Allah Ta'ala. Dia pandang batu pun dia nampak Allah Ta'ala. Pandang dengan mata zahir, nampak dengan mata dalam. Itu dipanggil syuhud musyahadah. Ya, bukan nampak macam mata kepala kita dah bertempatlah Tuhan. Itu mustahil, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Ya, itu selurin kita kena kemas, jaga. Jadi maksud melihat orang-orang sufi itulah dia. Ya. Masuk dalam makam sahibul haqiqah ghaba anil haq bi syuhudil malikil haq. Ya. Sahibul haqiqah, orang dulu dalam makam hakikat ni, ghaba anil khalqi, lenyap makhluk daripada pandangan dalam, hilang. Dengan sebab apa dia hilang tu? Bi syuhudil malikil haq, dengan sebab ada syuhud di musyahadah. Inilah dia. Ya, bahawa antashhadahu, kamu syuhud akan dia dengan nur dan tempat akan tadi. Syuhud musyahadah ke Tuhan tamam. Itu dipanggil sahibul haqiqah. Lenyap makhluk daripada pandangan dia, terus dia menghadap hadrat Tuhan. Allahumma ja'alna. Manisan ni ya Allah. Tak boleh nak cerita kan, dia punya lazat. Lenyap yang lain kan. Ya, kelazatan dia. Situlah dia akan terasa betul-betul nikmat yang paling besar bila dibuka. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka batin hati kita menghadap hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah. Wa anna kulla batinin lahu zahirun wa aqsuh. Wa syari'atu zahirul haqiqah wal haqiqatu batinuha. Dan sebenarnya tiap-tiap yang batin itu baginya zahir. Kita ada dua unsur kan, zahir dan batin. Ruhani dan jismani. Ada dua. Dan akas begitu juga. Batin dia ada zahir, zahir dia ada batin, disepasang Tuhan jadikan. Dan syariat zahir, syariat itu zahir bagi hakikat, dan hakikat itu ialah batin baginya bagi syariat. Ya, ini dua benda tak ada lagi kan. Wa huma mutalazimani. Wa huma dua-dua, syariat wal hakikat, mutalaziman, benda yang berlazim, tak ada cerai tanggal. Ya, kalau diceraikan dua tu habis rosak dia. Ya, dia tak akan sampai hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dia kena jaga betul syariat, dia kena jaga hakikat pun jalan sekali. Kalau gitu pas syariat tu bila hakikatin atiratun. Bila syariat tak ada hakikat, atiratun rosak. Dia ngaji fiqh kan, tasawuf dia tak ngaji. Ya, ilmu tasawuf dia tak belajar. Apa itu riya?
Apa takrif riak? Macam mana riak datang? Macam mana nak ubat dia? Macam mana? Oh, banyak kerja situ kan tahu. Banyak soalan kan ni. Sebab tu Nabi takut. Akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku bimbang kena pada umatku, Nabi bimbang kena kat kita. Tiba-tiba kita buat tak faham, tak keberat kerja. Apa dia? Asyirkul asghar, syirik yang kecil, wahwa riak. Ya, riak berpaling di hati. Betul tanpa riak dia boleh buang dengan sebab dia ada mahabbah dengan Allah Taala. Dia takkan pandang kepada tempat lain lagi dah. Ya. Ketika dia duduk di makam ikhlas yang dikatakan istiwa'uz zammi wal madh minal ammah. Dia duduk tangga dia mana? Istiwa'uz zammi wal madh minal ammah. Sama je bagi dia. Orang puji dia pun tak rasa, orang caci dia pun tak rasa. Abang dia duduk tahap betul. Di situ Tuhan akan bukakan berbagai-bagai pembukaan kelazatan dia dengan Allah Taala. Kalau orang puji dia terangkat, orang kata dia tak boleh tidur, gitu. Itu hati dia mu'allaqun bil khalqi. Hati dia bergantung dengan makhluk lagi. Ya. Itu saya cerita satu orang wali kan. One test dia panggil dia pergi satu majlis, dia datang orang hambat dia balik. Orang panggil lagi dia datang lagi. Orang halau dia balik. Berpuluh kali tuan sampai anak murid dia kata masya-Allah ya Sayyidi Syekh, tingginya martabat saban kau. Dia kata tak tinggi pun. Kau nak tahu yang aku buat ni anjing boleh buat ni. Kau panggil anjing, dia datang, kau halau dia balik. Kau panggil dia datang berpuluh kali pun tak apa. Kalau kau tak boleh buat macam ni, kau dengan anjing lagi baik pun kau ini. Ya, kita macam tu. Kalau jemput surat kerja kahwin tak bubur nama, tak bubur haji pun tak datang. Aku dah pergi haji 3 kali, dia tak bubur haji. Kecil hati aku. Macam budak-budak. Ini dia panggil tufuliah. Keadaan kebudak-budakan. Ya, arif billah tidak. Dia ada kedewasaan iman. Sebab matlamat dia Allah Ta'ala je. Orang nak pandang dia pun tak ada hal. Orang nak apa pun tak ada hal ini. Ya, sebab para awliya dia pandangan sama. Sebab apa dia sama tu? Ya, sebab kelazatan dia dengan Tuhan dia dapat. Dia memadamkan pandangan pada makhluk. Imanul mar' la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok manusia macam dia tengok unta gitu. Atau kita tengok lembu kebau atau batang kayu. Apa maksud dia? Maksudnya kita tak gantungkan hati kita dengan makhluk. Ya, orang nak menghadap kita pun tak ada hal, orang tak jumpa kita pun tak ada hal. Imam An-Nawawi ulama besar, guru di Ibnu Salah. Dia mengajar-ngajar orang tak ada. Akhir seorang tak ada. Dia baca kitab kat kambing kan. Biasa beli kambing tu penuh satu kitab yang dia ajar tu kat belulang penuh tu. Tak ada kan. Orang datang dipandang Allah Taala hantar, orang tak ada pun dipandang Tuhan tarik. Dia tak pandang lain, dipandang Allah Taala. Ada kena jaga sebab Tuhan nak uji kita. Kau boleh ingat aku dengan nikmat, sekarang aku hantar balak, kau nampak siapa? Boleh nampak ni tok dukun orang ni buat aku ni orang sihir, nampak sihir pula besar. Memang ada sihir. Sihir memang ada kan. Sabit dalam Quran kan. Nabi pun orang nak sihir kan. Tapi jangan pandang dia memberi kesan. Semua gerak dari Allah Ta'ala. Tukang sihir pun Tuhan gerakkan, penyakit tu pun Tuhan bagi, semua dia. Ya, kena pandang betul. Sebab tuan guru saya ngajar ikam tu, dia kata, kalau kau tengok minyak mati berbunuh tu terkejut, oh jauh kau dengan Tuhan. Orang dulu kan takut minyak mati bunuh kan. Orang mati bunuh, perah dagu kawan, dia ambil minyak, kau dah sihir. Orang mana takut lagi tuan? Punyok pasal ni minyak mati bunuh. Orang macam tu kau takut, minyak mati bunuh kau pandang dengan air sama je tuan. La yadurru wa la yanfa'. Dia tidak boleh memberi mudarat, dia tak boleh memberi manfaat. Yang memberi mudarat Allah Ta'ala, memanfaatkan huwallah, baru tahqiq tauhid kau dengan Tuhan. Pandang dia kan. Sebab tu kena teni dalam. Ya, zikir kena teni dalam. Allah gembat dan dia karat-karat latih pum bau dia macam ni. Sekemen dia kita lap sekali nampak sikit, lap lagi tegang. Tegang kita suluh nampak terang, kaki nyamuk pun nampak. Habis itulah bila nur hati kita dah terang dengan pukulan ya zikrullah tadi, masya-Allah. Sebab tu Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama fiqh besar. Dia belajar umur 40 tahun. Orang sorak dia, anda tua bangka kau nak belajar gitu. Sekarang mana mufti dalam mazhab Syafi'i yang tak pegang kitab Syekh Zakaria Al-Ansari? Ya, terutama macam Fathul Wahab dan sebagainya. Semua pakar rojak ni, kitab besar-besar tu. Ya, 40 tahun nak belajar kan. Dia punya karamat masya-Allah. Ya. Cukup tinggi tuan-tuan ni. Nak ceritakan apa tu? Dua perkara. Yang pertama dalam bab zikir, yang kedua dalam bab menjaga hati. Syekh Zakaria Ansari diberikan karamat doa dia mustajab. Dia angkat doa dia tuan makbul. Satu orang buta mata.
Ya, diminta Syekh Zakaria Ansari doakan supaya mudah-mudahan tuan celikkan balik. Syekh Zakaria Ansari beri syarat. Kalau nak aku doakan kau, kau kena keluar daripada kampung. Dia pun keluar, kau jangan balik sehingga kau dengar aku dah mati. Dia pun apa doa. Kawan dia pun keluar, dia pun sembahyang hajat doa, pum buka mata. Celik, terang mata dia. Nak balik, dah tak boleh sebab dah janji kan. Kehebatan Syekh Zakaria Ansari tuan-tuan. Ya. Dia takut pujian daripada makhluk tu. Jadi bila dia dengar Zakaria dah wafat, dia balik. Orang tanya, mata kau dah celik. Mana kau berubat? Tak ada. Dah puas aku berubat tak baik-baik. Aku minta Syekh Zakaria doakan. Masya Allah. Syekh Zakaria dah meninggal. Dia tak ada apalah. Syekh Zakaria punya hebat, takut orang puji. Ini iman dia kelang kabut. Dia buat ni hari jasa mu dikenang. Seorang kena kipas, seorang duduk. Wah. Dia duduk seorang tukang kipas. Dia punya kipas tidak terangkat. Tu Nabi SAW kata, "Balat siapa memuji kamu ke depan, genggamkan segenggam pasir, baling kamu ke Nabi." Fa innahu qata'an ta'unu, seolah dia kerat leher kamu, kata Ustaz. Sebab tu kalau kita puji orang, kita tengok memang terbalik, haram kita puji dia. Ya, kecuali orang yang dah tetap tamakun tamkin hati dia dengan Tuhan. Dia pandang semua Allah Ta'ala, dimatikan diri dia, itu boleh puji. Contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi juga kata balingkan orang puji, tapi Nabi sendiri puji Sayyidina Abu Bakar. La uzina imanu Abi Bakr bi imanil alamin la rajahat iman Abi Bakar. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan seluruh alam, dan saya lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu Nabi puji. Sebab Nabi tahu Sayyidina Abu Bakar bukan makan pam. Ya, kita ni pam terangkat. Itu tak boleh puji tuan. Ya, itu tak boleh. Bosak kita nanti. Itu karamat Syekh Zakaria Ansari. Nak cerita satu lagi dalam bab zikir. Syekh Zakaria Ansari menyatakan kebanyakan di akhir zaman khusyuk ibadat semua telah ditarik. Hatta dalam semayang pun jarang-jarang dapat. Kecuali dalam halaqah zikir. Dalam halaqah zikir masih ada lagi. Itu sebab bila zikir cepat naik kan. Zikir-zikir, wah dia naik cepat. Sebab apa tu masih ada lagi, kata Syekh Zakaria Ansari. Kajian dia tu. Dia ulama fiqh besar, sufi besar kan. Ya. Yang kita baca ni pun kitab dia. Ya, yang bracket dalam tu dia ada dua ni. Satu, Hikam Ibn Ruslan, disyarahkan dia tu. Fathur Rahman nama dia apa? Kitab Fathur Rahman karangan Syekh Zakaria Ansari syarah dalam. Pada dalam zikir cepat jazbah ni. Zikir pam menjogit. Jazbah. Zikir berjoget. Tak apalah. Joget mana joget kan ada masalah. Habis kalau selawat duduk. Kalau selawat duduk. Syekh Faiz kata kalau selawat duduk diam. Nak zikir pun nak buran-buran. Ada setengah orang dia tak bagi, tak apalah. Kita tak kisah kalau lepas nak berjoget. Ya, tapi selawat kena duduk. Selawat adab dia kita kena duduk diam jangan gerak. Ya, selawat kaedah dia. Sebab biasanya kehadiran Rasulullah SAW. Selawat biasa disampaikan. Ya, jadi kita diam. Kalau disampaikan kita berjoget. Ya, selawat kita duduk. Masa lain kau nak tabu-tabu. Tak ada hal. Mughis al-Aswad tentang buka dan tafsir. Dia baca ayat inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil sampai akhir tu, muslim mangka sari'an, ya, hatta sari, makna dia menjerit sampai pingsan. Sekali jalani, sekali buat zikir, jalan pun ada kan. Bukan pingsan, bukan bertanda pingsan, jalan pun ada tu, jalan terus. Putus sak tuan terik tu habis terus. Qalu inna lillahi, ada 3 orang. Kalau kita buat sini zikir, oh datang ni zikir apa sampai mati. Ni zikir apa sampai maut, ni zikir maut. Terus dia dia jalani kan. Dia fana tu biasa dalam majlis harakat zikir kan. Itu dia panggil apa? Orang yang sedang asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ghaib kan? Ghaba 'anil khalq. Lenyap pandangan makhluk. Oh dia punya dasar kesedapan bila makhluk dah tak ada dah, dia je kan. Dia pandang dia lazat. Tak? Lazat dia kalau nak cerita tentang zat wa man lam yazuk lam jadi. Campur rasa dia rasa. Tapi tak rasa tak kata. Kelazatan dengan Ta'ala yang dahsyat inilah akan membakar segala kelazatan nafsaniyah. Ya, kelazatan nafsu. Pum, maka habis. Di situlah akan terbuka berbagai-bagai pintu takarrub, pancaran nur daripada Ta'ala, makrifat dia tadi. Dia duduk dalam suwaidaul qalb, tengah batin hati dia. Situ tunggulah pembukaan Tuhan yang berbagai-bagai intan. Kata Imam, kata apa? Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata sallallahu sirrah. Futuhat ni tak habis dan dalam kitab Sirrul Asrar dia tak habis sampai kita mati mana lagi dan pencurahan, masya-Allah. Ya, dahsyat pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah.
Dan kedua-duanya berlaziman untuk dicerai itu antara syariat dan hakikat. Dan syariat itu tiada hakikat, hampa. Hakikat dengan tiada syariat, batil, rosak. Sebab kita kena belajar. Ilmu syariat kena belajar. Siapa suruh belajar? Itulah pemegang tali tajalli. Siapa dia? Wahwa Rasulullah SAW. Habibullah. Nabi suruh kan? Belajar. Sehingga Nabi kata, majlis ilmu tu Masya Allah. Kelebihan tak sama 700 rakaat kita sembahyang. Ya, 700 rakaat. Setengah riwayat. Maknanya 1000 rakaat. Jadi banyak riwayat. Menandakan apa? Majlis ilmu tu penting. Ya, sebab kena beramal. Almarhum Sidi Abdul Rashid tuan ditabai'ah tuan. Kongkuang katam hikam sekali. Ambil hikam sekali boleh bai'ah. Tunggu saya pun ada yang macam tu. Sebab dia takut kita beramal tanpa ilmu. Nama-nama yang bukankan. Kita tauhid kalau buka dalam Naqsyaband di Indonesia ada satu buku Arab kita tengok. Ya, syarat syekh tadi, syarat syekh tu dia mesti habis kitab ni. Usuluddin kitab ni. Kifayatul Awam ke. Kalau fiqh Minhajul Abidin apa nama tu, kita apa Bauriyah ke dan sebagainya. Dia beri syarat dalam kitab. Kitab fiqh dia kena tamat. Kitab tauhid dia kena khatam. Kitab tasawuf dia kena habis. Ya, Wangkuang Minhajul Abidin hikam ke. Ya, baru letakkan syekh dia. Dan senang. Ada di Indonesia ada kitab. Sebab apa? Dia nak mimpin. Ya. Lama-lama kan dia tak kenal tuan-tuan, dia tarik-tarik kan, lain cerita lain tarik. Ya, nampak ya tu, ya lah tu kata. Wah, sudah kerja. Ya, tu penting sebab kata al-ilmu nurun. Nur, ilmu tu nur. Dia penting. Habis kita dah dulu cara ni. Kita tengok balik ikut Abah Musyrik kata bai'ah lah. Sebab apa? Kalau kata bai'ah kan takut ajal disampaikan ya. Dia tak bertambat tali dengan masyayikh atas. Ya. Ni kot lain saya baru kada jalan ni. Syekh dia kada jalan ni, dia tak syarat. Ya, perompak jumpa perompak ditalkin. Ya, perompak ditalkin di bai'ah tu saja. Sebab apa? Mudah-mudahan dengan berkat bai'ah hati dia terbuka, dia akan cari ilmu. Tu Syekh dia kada jalan ni. Ya, dua-dua jalan no comment. Mana-mana pun tak apa. Ya, mana-mana pun tak apa. Dengan syarat, ikut mana pun dia pusing, dia kena cari ilmu. Ilmu tu penting. Dan kita kawan-kawan sesuatu kitab, tiap-tiap ilmu kita simpan sekitar lah kan. Katalah kita apa, Usuluddin, Faridatul Faraid ke, tak kira lah kan. Walaupun nipis satu kitab. Kalau tasawuf, Nawahati ke, Minhajul Abidin ke, kan. Hidayatus Salikin ke, tak kira lah, biar dia. Kita katam kan. Bahkan sampai umur 70-80 tahun nak mati, tak kata katam ni. Cikgu khatamkan satu kitab. Tiap-tiap ilmu satu kitab. Tasawuf satu kitab, Usuluddin satu kitab, fiqh satu kitab. Ya, sebab penting tu. Itu benda yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata tuan pengarang, wa masaltu as-salasa bil jauzah wa syari'ah kal kasr az-zahir wa tariqah kal lub al-khafi. Ya. Ini akan misalkan pula tiga ilmu ni dengan buah kelapa. Kulit luar, kulit dalam dia tu. Ya. Kulit luar, kulit dalam, kemudian barulah dia dapatkan pati dia tadi, santan dia. Dan nak dapat santan dari benda mahal, dia kena kopik kulit luar dulu. Dia kena kopik kulit dalam, baru dia dapat pati dia. Maknanya apa? Dia kena jalan syariat, dia kena kemas jaga. Ya, baru dia insya-Allah dia beramal sungguh, zahir dan batin dikemas, dibukakan oleh Ta'ala, dapatlah kehasilan dia tadi. Ya. Dan wa masaltu as-salasa bil jauzah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa inna khairal kullahu. Alhamdulillah. Ya karim. Ya